Kalau kita tengok bila pandemik ni datang, wabak ni datang, kenapa kita tak cegah dengan sunnah Nabi? Madu ke, habatus sauda, air zam-zam. Itu Nabi jamin kot. Itu semua makanan-makanan sunnah. Kenapa kita tak guna itu je untuk ubat? Kenapa kita nak kena ambil ubat kat hospital? Kenapa kita nak pergi ada vaksin dan lain-lain? Saya tertarik dengan kata-kata ni. Pertama sekali kalau kita tengok hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan madu boleh menyembuhkan, dia bukan khusus kepada wabak. Dalil tu bukan pada wabak tapi pada penyakit. Sebab tu penting untuk kita faham hadis bukan secara literal, bukan secara baca hadis membuta tuli terus tafsir ikut kepala otak kita. Sebab tu ada ilmu usul fiqh, ada ilmu ulumul hadis, yang mana hadis-hadis ni ulama-ulama ada tafsiran dia. Okey, baik. Kemudian baru-baru ni DJ Hisham ada cakap berkaitan habatus sauda dengan madu ni perlu dikaji keberkesanan dia. Melompat setengah orang kata ini kata-kata yang tidak betul, kata-kata ni boleh menyebabkan syirik, menghina hadis Nabi. Sabar dulu, kita kena tengok apa sebenarnya penjelasan di sebalik hadis tersebut. Okey, baik. Pertama sekali kita tengok hadis tersebut berbunyi syifaun min kulli da. Kalau kita tengok syifa di situ, ia merupakan ayat nakirah. Ayat nakirah ni apa? Dia boleh menyembuhkan. Kiranya dia bukannya asyifa, dia satu-satunya yang menyembuhkan. Jadi kiranya masih boleh pilihan-pilihan lain sebagai mengubati. Seterusnya kalau kita tengok pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang lelaki yang bernama Al-Haris bin Qaladah. Al-Haris ni, dia ni merupakan seorang yang bukan Islam lah. Tapi pada zaman tu, siapa yang sakit, Nabi Muhammad SAW minta rujuk pada beliau. Sayyidatina Fatimah pun seorang yang boleh kata pakar dalam perubatan pun banyak rujuk kepada Al-Haris bin Qaladah. Kenapa Nabi suruh rujuk pada beliau? Kenapa Nabi tak suruh orang yang demam, orang yang sakit, baginda Rasulullah tak suruh makan madu, makan habatus sauda? Kenapa nak kena jumpa Haris bin Qaladah ni? Sedangkan orang non-Muslim. Di sini kita tengok Rasulullah SAW mengajar kita untuk kita bertanya kepada ahli. Even ahli tu pun bukan Islam pun, tapi dia pakar dalam hal perubatan. Kita tanya dia. Even Nabi Muhammad SAW waktu berhijrah ke Madinah, yang menunjuk jalan bukan orang Muslim, non-Muslim. Tapi sebab kepakaran dia di bidang itu, macam Haris bin Qaladah tadi, kepakaran dia di bidang perubatan tu, jadi dialah yang Rasulullah minta untuk rujuk bahagian perubatan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis Sahih Bukhari dalam kitab Fathul Bari bahagian At-Tib, kata beliau, hadis berkaitan habatus sauda, hadis ni menyatakan yang habatus sauda itu digunakan pada iklim sesuatu negara yang sesuai dan mengikut suhu yang sesuai. Habatus sauda ni dia sesuai untuk penyakit yang sejuk. Jadi penyakit yang panas dia tidak sesuai. Kini dekat sini bukanlah habatus sauda tu betul menyembuhkan, tapi dia bukan sesuai untuk semua penyakit. Dia mesti ikut penyakit yang sesuai dengan dia. Okey, hadis berkaitan madu menyembuhkan juga betul. Saya bukan nak lawan hadis, betul hadis tu. Ulama juga mentafsirkan hadis berkaitan madu tu, hadis yang menyembuhkan bukan semua penyakit, tapi kebanyakan penyakit. Jadi daripada kisah-kisah yang saya sampaikan, daripada perbahasan ulama berkaitan hadis, daripada kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kita tengok kenalah dengan apa yang dikatakan oleh DJ Hisham tadi. Perlukan kajian, penelitian tentang habatus sauda dengan madu. Kini kaji tu untuk apa? Kalau betul madu boleh digunakan, berapa kadar yang sesuai, berapa dos yang perlu diambil. Yelah, sekarang kalau diambil habatus sauda banyak-banyak, rupanya ada kecil manis, ada penyakit lain sebagai contoh. Tak itu menjadi fitnah pula kepada agama. Kita ni kalau tidak ada ilmu, kalau ilmu kita kurang, lebih baik kita mengaji, menuntut ilmu, tanya kepada yang pakar, berbanding daripada kita buat apa? Buat palatau. Dalam buat palatau, bawa nama agama pula tu. Berbahaya.